Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi kita bertemu lagi untuk sesi 2020 minggu yang pertama dan khasnya untuk pelajar tahun 6 UR 6 Uranus. Okey, so untuk pertama sekali marilah sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, amin. Okey. So, kita teruskan kepada pembelajaran pada hari ini untuk pelajar tahun 6 Uranus yang sebelum ni memang dah kenal. So, kepada pelajar baru, mungkin ada pelajar baru, selamat berkenalan, selamat datang ke SK Bukit Nanas dan selamat datang ke dalam kelas 6 UR. Okey, semua pelajar diminta mengeluarkan buku teks, sediakan kamus, 2 buah buku tulis dan juga alat tulis lah. Okey, for your information, please provide 2 exercise book. 2 buah buku latihan. Yang pertama tanda sebagai E1 dan yang kedua tanda sebagai E2. The other one is the blue one lah, buku yang besar tu lah, buku yang besar untuk penulisan. Okay, so semua orang dah bersedia dengan buku teks di tangan. Okay, semua orang bermula dengan page 1. Kalau dah bersedia, okay, kalau kita tengok unit 1, tajuknya ialah Reading a Window to the World. Okay, a window to the world. Apa maksud reading? Apa maksud window? Apa maksud world? Okay, kita elaborate sikit. Reading bermaksud baca ataupun membaca. Iaitu satu proses satu proses untuk kita mengetahui ataupun mendapatkan ilmu lah. Kalau tak baca, kita tak dapat ilmu. Banyak lagi cara mendapatkan ilmu selain daripada membaca, tapi salah satunya ialah membaca. Dan dia kata a window to the world. Window. Kenapa dikatakan sebagai window? Ianya adalah tingkap kepada world. World ni bermaksud dunia. Jadi kalau kira window to the world ni, kita nak merujuk kepada tingkap kepada dunia lah. Maksudnya membaca ni satu proses untuk kita membuka, melihat dunia. Okey, muka surat pertama ada 6 buah buku. Okey, ada 6 buah buku. Kalau boleh kita tengok satu persatu lah. Okey, semua orang boleh nampak kan ada 6 buah buku. The first one is Trumation Nation. Okay. The second one is Adventure on Penang Island. The third one is Author of Beauty ataupun a poetry book ditulis kat bawah. Dan yang keempat ialah Ibang Stories. Yang kelima The Curse. Yang keenam Tun Abdul Razak. Okay, dan there are 6 words under the picture. Dia ada 6 perkataan lain diletakkan di bawah gambar buku-buku tersebut. So what are they? They are horror, science fiction, adventure, poetry, autobiography dan juga folklore. Okay, untuk first task, untuk tugasan yang pertama, salin semula perkataan ini dengan selang satu baris. Cari maksud dalam masa 1 minit untuk satu perkataan. Kita cari maksud dalam masa 5 minit kalau boleh. Okey, pause video sekejap, cari maksud, lepas tu kita sambung. Boleh? Okey, kita tengok apakah maksud setiap perkataan itu. Okey, first thing first, saya nak anda faham. Setiap buku tak sama dan ianya terbahagi kepada genre masing-masing. Apa maksud genre? Genre ni kalau awak tengok muka surat seterusnya, dia ada perkataan di muka surat 2. Okey, di muka surat 2, kalau awak tengok kat muka surat 2, you all tengok kat muka surat 2, dia ada tulis kat situ G-E-N-R-E. Tersebut sebutan ni ialah genre. Genre ni ialah a particular style of literature, art, film or music that has a special feature. Special feature. Okey, kita mudahkan ayat. Kalau kita sebut kat sini a particular style of literature ni memang agak memeningkan. Tapi nak mudahkannya, genre ni lebih kepada dia punya perkhususan ataupun bahagian. Setiap buku yang kita baca, setiap buku yang kita beli ataupun setiap buku yang kita memiliki tu ada genre masing-masing. Tak semua buku sama. Sebagai contoh, ini dalam bahasa Melayu, Ilmu Al-Quran. Ini bukannya buku cerita. So, genre-nya bukan buku cerita. Ini genre dia ialah kita anggap sebagai buku pendidikan lah, buku ilmu agama. Dan yang kedua ialah buku cerita, syurga bukan percuma. Kerana syurga bukan percuma. Ini genre-nya ialah genre adventure ataupun pengembaraan. Ya ke? Saya belum baca. Dan yang terakhir kita tengok Rasukan Siluman. Ini ialah buku bergenre seram. Okey, jadi yang mana seram? Genre yang mana seram di antara 6 perkataan tadi? Yang mana satu seram? Betul, yang pertama ialah
Horror bergenre seram. Okey, seram ni bermaksud, kita faham kot seram tu bermaksud apa. Tak perlulah saya terangkan. So, yang kedua ialah science fiction. Bila sebut perkataan fiction, automatically kita kena faham. Fiction is non-reality. Bukan sesuatu yang nyata. Okay, by the way, semua buku cerita, sama ada cerita cinta, sama ada cerita kanak-kanak, cerita yang berkaitan dengan kehidupan, adalah fiction. Fiction ni ialah bermaksud rekaan. Okay? Fiction bermaksud rekaan. Ada cerita tu dia logik. Sebagai contohnya cerita sebagai contohnya cerita apa-apalah, cerita-cerita yang tidak melibatkan ilmu sihir, tidak melibatkan pari-pari, tidak melibatkan dongeng, itu ialah cerita yang logik. Tetapi ianya adalah fiction, ianya adalah rekaan. Kalau kita tengok cerita yang berkaitan dengan sihir, ada naga ke sebagai contoh, ada apa-apa lagi lah cerita sebagai contoh, Cinderella, Snow White, semua kita panggil fiction. Fiction juga, tapi ia lebih kepada dongeng. Okey, dongeng yang direka-reka, ditokok tambah. Okey. Yang ketiga ialah, by the way, science fiction ialah cerita rekaan berunsur saintifik. Okey, sebagai contoh cerita-cerita yang melibatkan senjata, melibatkan science fiction lah. Sebagai contoh Star Wars. Cerita, paling senang kita tengok cerita Avengers lah yang melibatkan peperangan angkasa. Itu menunjukkan contoh science fiction. Yang keempat ialah adventure. Adventure ialah cerita pengembaraan. Cerita pengembaraan ini tidak semestinya pengembaraan yang melibatkan dongeng semata-mata. Kadang-kadang pengembaraan katakanlah buat cerita mengenai pengembaraan ke Pulau Kapas. Itu pun cerita mengenai pengembaraan. Kita panggil adventure. Yang keempat, poetry. Poetry ni jarang lah sebab untuk sekolah rendah kita tidak dibekalkan lagi buku-buku yang berunsurkan poetry book. Poetry book ni bermaksud buku yang berunsurkan puisi ataupun sajak ataupun syair. Dan yang keempat, autobiografi. Buku autobiografi ni ialah buku sejarah seseorang tokoh. Dia bukannya autobiografi kisah pasal jiran rumah, bukan. Dia mesti seorang tokoh. Sebagai contoh dalam gambar ni ialah buku pasal Tun Abdul Razak. Dan yang terakhir kita sebut sebagai folklore. Folklore ini ialah cerita dongeng yang biasanya diperturunkan oleh orang-orang terdahulu melalui kepercayaan dan juga mulut. Kadang-kadang daripada tok ki kita, daripada nenek kita yang menyampaikan sesebuah dongeng itu. Jadi, kita kena faham setiap buku ada genre masing-masing. Jadi sudah catat, yang pertama horror ialah seram, kedua science fiction ialah cerita sains, kita saintifik, rekaan berkaitan dengan sains. Yang ketiga ialah adventure ataupun pengembaraan. Yang keempat, poetry berkaitan dengan puisi ataupun sajak. Yang kelima, autobiografi berkaitan dengan tokoh. Yang keenam, folklore berkaitan dengan dongeng. Kita katakan sebagai dongeng yang diturun-temurunkan oleh orang terdahulu. Untuk tugasan seterusnya, setelah anda faham apa maksud genre dan keenam-enam genre tadi, kita beralih kepada tajuk, bukan tajuk yang kedua lah untuk latihan seterusnya pada hari ini, iaitu muka surat 3, turn to page 3. Then please read the first paragraph only. Kita akan bacakan sama-sama. Saya akan explain dalam masa beberapa minit ni saja. Baca dahulu, kita baca secara bersama-sama. The first one. Kamini is at the big book fair and she has chosen 2 books. Listen to the blurbs. Blurbs ni ialah short description mengenai cerita, sesuatu cerita itulah. Kalau kita tengok sebagai contoh, ada buku kat depan dan blurbnya terletak di belakang, iaitu kisah pendek mengenai apa yang diceritakan di dalam. Matilda is a genius. She is not only a bookworm but a maths wizard too. Unfortunately, her parents do not appreciate her. When Matilda starts school at Cruncher Hall Primary School,
which is run by the strict Miss Trunchbull, a big-sized and ferocious woman. She developed more unbelievable talent. Cerita dia mengenai sikit saja. Dia akan cerita, okay, so kita akan tengok Matilda is a genius. Apa maksud genius? Matilda adalah seorang yang pandai. She is not only a bookworm, but a maths wizard too. Dia bukan hanya setakat seorang yang suka membaca buku. Bookworm bermaksud seorang yang suka membaca buku, but a maths wizard too. Seorang yang pakar dalam maths. Apa maths? Matematik. Unfortunately bermaksud malangnya her parents do not appreciate her. Apa maksud appreciate? Okay lah. Malangnya parents dia tidak menghargai kehebatan ataupun kepandaian Matilda ni lah. Kita tengok sikit lagi. Okay guys, when Matilda start school at Cruncher Hall Primary School, which is run by the strict Miss Trunchbull, bermaksud Matilda telah memulakan sekolah, okay, di mana di sekolah primary Cruncher Hall. Nama sekolah dia adalah Cruncher Hall. Primary school ni bermaksud sekolah rendah. Which is run. Run kat sini bukan bermaksud berlari. Which is run by bermaksudnya di mana yang telah dibangunkan ataupun yang maksudnya pengetuanya. Pengetuanya bernama Miss Trunchbull. Run kat sini bukan berlari Ingat. Run ni bermaksud yang menguruskan. Okay. Which is run by the strict Miss Trunchbull bermaksud yang mana diuruskan. Bukannya bermaksud berlari. A big size and ferocious. Seorang yang besar. Okay, besar. Ferocious woman bermaksud seorang yang sangat garang. Okay, seorang yang garang. She She develops more unbelievable talents. Okay, walaupun dia mempunyai seorang guru yang garang, tapi Matilda ni mempunyai kelebihan. Dia berjaya mendapatkan talent yang tidak boleh yang sangat hebat. Jadi kita tak tahu cerita sebenar. Dia cuma bagi tahu pasal dia punya kisah Matilda ni. Dia pergi ke sekolah tu, dia hebat, dia akan menjadi hebat. So siapakah Miss Trunchbull? Ingat, Miss Trunchbull ialah Miss Trunchbull ialah guru besar sekolah tersebut. Okay? So, kerja hari ni tolong salin sambung pada muka surat sebelah, muka E1 juga. Salin balik nombor 1, 2, 3, 4 bahagian atas sahaja. Yang Harry Potter tak perlu buat. Jadi, sila salin dalam buku E1, muka surat baru. Tak perlu selang banyak, selang satu cukup. Sebab kita nak tahu jawapan dia true or false sahaja. Jadi, selepas salin nombor 1, 2, 3, 4, isikan jawapan true atau false. Ingat, true betul, false ialah salah. Jadi sila jawab soalan ini. Nanti ambil gambar jawapan, hantar dalam grup ini. Okey? Hantar dalam grup Telegram kita. Okey. So setakat itu sahaja yang boleh cerita untuk kali ini. Kita berjumpa lagi dalam next lesson lah, insya-Allah. Stay at home, kita jaga kita. Okay, bye.